Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar. Hari ini kita menyambung pembelajaran kita daripada bab 5, Persatuan Tanah Melayu 1948. Hari ini kita mempelajari subtopik yang ketiga, iaitu ciri-ciri Persatuan Tanah Melayu 1948. Sebelum tu mari kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita. Jadi, pelajar seharusnya boleh menjelaskan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948? Jadi, pada 20 November 1946, rangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dibentangkan dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Wakil British dan UMNO. Rangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu inilah yang mengandungi ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat 4 ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu pentadbiran, yang kedua dari sudut kuasa Raja-Raja Melayu, dari sudut perundangan, dan yang keempat dari sudut kewarganegaraan. Mari kita lihat dulu ciri-ciri dari sudut pentadbiran. Dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948, ianya merupakan gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri Selat. 2 negeri Selat ini ialah Melaka dan Pulau Pinang. Singapura dikecualikan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. Ketua bagi Persekutuan Tanah Melayu ialah Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Terdapat 2 pentadbiran atau 2 badan pentadbiran yang ditubuhkan untuk membantu Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan. Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli-ahli rasmi dan tidak rasmi. Ahli tidak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dalam Majlis Perundangan pula, ahli-ahli terdiri dari pelbagai kaum. Ini adalah gambar bendera Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan jata Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri yang kedua iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Pada peringkat negeri, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan Dewan Perundangan Negeri. Lihat pula ciri yang ketiga dari sudut perundangan. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Semua rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Ciri yang keempat iaitu kewarganegaraan. Terdapat 2 cara kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu secara kuatkuasa undang-undang dan secara pendaftaran. Kita lihat dulu bagaimana kewarganegaraan secara kuatkuasa undang-undang. Prinsip jus soli telah digunakan dalam Persekutuan Tanah Melayu, tetapi prinsip ini hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Siapa dia rakyat raja?
Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Contohnya macam Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang dan sebagainya. Rakyat British pula ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Pemohon yang lahir di luar negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Rakyat raja dan mereka yang telah serasi, memahami adat, resam dan bertutur bahasa setempat boleh memohon melalui mana undang yang dikuatkuasakan. Maksudnya, rakyat raja dan rakyat British yang mahir berbahasa tempatan, faham budaya, boleh memohon secara kuasa undang-undang. Okey. Kewarganegaraan yang kedua ialah secara pendaftaran. Secara pendaftaran ialah mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh selama 15 tahun dari 20 tahun. Maksudnya mereka ini dah tinggal di Tanah Melayu dalam tempoh 15 tahun dari tempoh 20 tahun. Dah lama dah tinggal, tapi mereka bukan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka boleh mendaftar. Seseorang perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia pada Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah syarat bagi seseorang yang ingin memohon menjadi rakyat Tanah Melayu secara pendaftaran. Apakah rumusan yang kita perolehi dari tajuk ini? Jadi, melalui Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu diberi semula kedaulatan baginda. Tanah Melayu mendapat taraf naungan dan syarat kewarganegaraan telah diperketatkan. Baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bertemu di lain waktu.